Salam sejahtera saya ucapkan kepada Encik Bisoh. Nama saya Kelvin Ling Zhong Xian. Nama saya Hong Yao Chong Iwan. Selamat sejahtera semua. Nama saya Lee Jian Si. Nama saya Roger. Nama saya Ong Kai Te. Maharaja Negeri Qin dikenali sebagai Qin Shi atau Shi Huangdi yang dilahir pada 257 sebelum Masehi dan meninggal pada 10 September 210 sebelum Masehi. Nama peribadi Ying Zheng ialah Raja Negeri Qin dari 247 sebelum Masehi hingga 221 sebelum Masehi. Secara rasminya masih di bawah naungan dinasti Zhou. Tempoh pemerintahan yang disatukan mulai 221 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi yang memerintah dengan gelaran Maharaja Pertama, Pemerintah Qin Besar. Baginda dikenali kerana memperkenalkan legalisme dan juga menyatukan China. Qin Shi Huang ialah pendiri dinasti Qin dan merupakan kisah pertama di daratan Cina. Dia seorang pangeran dari negara Qin dan menjadi Maharaja Qin ketika berusia 13 tahun. Kemudian menjadi Kiasar pertama China pada berusia 38 tahun. Setelah pasukan Qin menaklukkan semua negara musuh dan menyatukan seluruh Tiongkok pada tahun 221 sebelum Masehi. Selain itu, nama bapa dan ibu Qin Shi Huang ialah King Zhuangxiang Qin dan Lady Zhao. Kelahiran dan keturunan Qin Shi Huang yang diselubungi misteri. Menurut legenda, seorang saudagar kaya bernama Liu Buwei berkawan dengan seorang putera Qin negeri pada tahun akhir timur dinasti Zhou. Isteri indah peniaga Zhao Jing baru sahaja mendapat mengandung, jadi dia diuruskan dengan putera untuk bertemu dan jatuh cinta dengan dia. Dia menjadi gundik putera dan kemudian melahirkan anak saudagar Liu Buwei dalam 259 sebelum Masehi. Bayi lahir pada Hainan dinamakan Ying Zheng. Putera itu percaya bayi itu anak sendiri. Ying Zheng menjadi Raja Negeri Qin dalam 246 sebelum Masehi, selepas kematian bapaknya sepatutnya. Beliau memerintah sebagai Qin Shi Huang dan bersatu China. Maharaja muda hanya berusia 13 tahun dan mengambil takhta. Ini adalah masa yang sukar bagi mana-mana pemerintah di China dengan 7 negeri yang berperang bersaing untuk menguasai tanah. Seterusnya, Liu Buwei menetas satu skim untuk menggulingkan Qin Shi Huang pada 240 sebelum Masehi. Beliau memperkenalkan Bunda Raja Zhao Jing untuk Lao Ai. Janta bangsawan Ratu dan Lao Ai mempunyai 2 anak lelaki. Lao Ai dan Liu Buwei memutuskan untuk melancarkan rampasan kuasa pada 238 sebelum Masehi. Lao Ai dibangkitkan tentera dan dibantu oleh Raja berdekatan Wei dan cuba merebut kawalan. Raja muda bagaimanapun retak tegas terhadap pemberontakan dan menang. Lao Ai telah dilaksanakan dengan mempunyai senjata, kaki dan leher yang berdekatan dengan kuda, yang kemudian mendorong untuk berjalan dalam arah yang berbeza. Seluruh keluarganya turut dibunuh, termasuklah 2 saudara-saudara raja dan semua saudara mara lain. Tahap ketiga seperti bapa saudara, ibu saudara dan sepupu. Waktu janda bangsawan terselamat tetapi menghabiskan sepanjang hari beliau di bawah tahanan rumah. Liu Buwei telah dibuang selepas peristiwa Lao Ai tetapi tidak kehilangan semua pengaruhnya dalam Qin. Bagaimanapun beliau hidup dalam ketakutan pelaksanaan oleh Raja Muda yang licah.
pada 235 sebelum Masehi, Liu Buwei membunuh diri dengan meminum racun. Dengan kematiannya, raja berusia 24 tahun itu mengambil alih arah penuh atas kerajaan Qin. Saya akan membuat pembentangan tentang sebab Qin Shi Huang berjaya menyatukan negara China dalam beberapa aspek. Selepas Qin Shi Huang membandera sekumpulan politik yang dipimpin oleh Lao Ai dan Liu Buwei, baginda mendapat semua kuasa negara Qin dan mula mempunyai impian untuk menyatukan negara China. Dalam aspek politik, Qin Shi Huang telah mengajikan orang dari negara lain untuk menjadi pengawal negara Qin. Baginda juga merupakan Raja Qin yang pertama memberikan jawatan bendahara dan jawatan lain yang tinggi kepada orang luar daripada negara Qin. Tindakan ini tidak dilaksanakan oleh negara lain sebab takut difitnah oleh mereka. Qin Shi Huang juga menggunakan cadangan Zheng Guo, seorang jurutera hidrolik dari Han, untuk membina terusan Zheng Guo. Terusan ini telah menjadikan Guangzhou lebih subur dan dapat membekalkan sumber makanan kepada negara Qin. Dengan bantuan pengawal-pengawal negara lain, negara Qin menjadi lebih kuat berbanding dengan negara lain. Dalam aspek ketenteraan, negara Qin telah menggunakan senjata yang standard dan lebih maju berbanding dengan negara lain. Tambahan pula, tentera negara Qin selalu dilatih dengan cara yang dikatakan dalam Art of War. Seterusnya, pada masa itu, negara Qin dapat mobilisasi 1 juta orang untuk berperang. Hal ini kerana negara Qin mempunyai zidao, iaitu Lebuh Raya Express yang hanya memberi tentera dan pengawal untuk jalan. Ini memudahkan tentera Qin untuk menghantar bekalan tentera dan meningkat kelajuan tentera negara Qin. Terima kasih, sekarang Ciensi akan meneruskan pembentangan ini. Di samping itu, saya ingin membentangkan kebijaksanaan Qin Shi Huang ataupun Maharaja Qin dalam usaha-usaha menyatukan negara China. Sudah terang lagi bersuluk, negara Qin yang agak berkuasa dalam segi ketenteraan akan sering diserang oleh negara-negara lain yang bergabungan untuk menyerang negara Qin. Akibatnya, negara Qin susah untuk mempertahankan diri sebab negara lain yang akan menyerang negara Qin secara berterusan jika sesebuah negara ditewas oleh negara Qin. Oleh itu, Qin Shi Huang ataupun Maharaja Qin menggunakan sifat kebijaksanaan baginda dengan menggunakan strategi berkawan dengan musuh yang jauh tetapi berperang dengan musuh yang dekat. Malahannya, ini telah menyebabkan tengkaran dan perasaan cemburu antara negara-negara yang berkawan dengan negara Qin. Sebagai contoh, selepas Raja Negara Qi yang telah ditabalkan sebagai Maharaja Timur, putera Yan yang berasal daripada negara Yan telah menghantar seorang pembunuh untuk membunuh Qin Shi Huang atas nama memberikan hadiah kepada Qin Shi Huang. Tetapi rancangannya masih gagal. Selepas kegagalan tindakan pembunuh tersebut, baginda berasa marah lalu baginda memajukan proses untuk menakluki negara Yan. Dalam sejarah negeri China, baginda telah berjaya menakluki negara-negara lain iaitu Han, Zhao, Wei, Chu, Yan serta Qi. Dan akhir sekali, pada tahun 221 sebelum Masehi, Qin Shi Huang ataupun Maharaja Qin berjaya menyatukan negara China dan ia juga merupakan kawasan negara China yang muncul pada hari kini. Sekarang saya ingin menjelaskan pengaruh politik, tentera, ekonomi dan budaya setelah Maharaja Qin telah menyatukan China. Dalam bidang politik, Maharaja Qin telah menubuhkan sistem berpusat dan institusi politik yang diketuai oleh Perdana Menteri, Timbalan Perdana Menteri dan Jeneral Tentera. Selain itu, sistem daerah juga diperkenalkan untuk memudahkan urusan pentadbiran tempatan. Jika kita lihat dari aspek tentera, senjata telah dikumpul dari seluruh negara untuk mengelakkan pemberontakan rakyat. Beliau juga mengembangkan tembok besar untuk menjamin dan menjaga keselamatan rakyat. Apabila kita lihat dari pengaruh budaya, Maharaja Qin dikenali sebagai zalim kerana beliau
pemerintah pembakaran buku untuk mengelakkan perbandingan pemerintahnya dengan masa dahulu. Berdasarkan rekod sejarah, anak-anak murid cendewakian Confucian telah ditanam hidup disebabkan mereka berbincang sikap Maharaja Qin. Walaupun beliau melayang cendewakian secara kejam, tetapi beliau juga berjasa dalam perkembangan budaya Cina. Polisi yang menyatukan tulisan dan bahasa Cina telah diperkenalkan dan menyebabkan perkembangan budaya Cina dijalankan dengan lancar selepas itu. Dalam bidang ekonomi, kita boleh lihat Maharaja Qin telah menyatukan sistem mata wang dan sistem ukur dalam aktiviti perniagaan. Siling emas digunakan sebagai ganjaran Maharaja dan siling tembaga digunakan oleh rakyat. Dan polisi ini telah memudahkan aktiviti perniagaan rakyat. Saya ingin membincangkan kematian Qin Shi Huang dan impaknya kepada dinasti Qin. Pada tahun 210 BC, Qin Shi Huang telah memulakan perjalanannya kepada seluruh China untuk mencari satu ubat yang boleh membantu dia mencapai keabadian. Qin Shi Huang takut kepada kematian dan mahu memimpin China selama-lamanya. Malangnya, Qin Shi Huang telah meninggal dunia pada 10 September 210 BC. Masa itu, dia baru berumur 50 tahun. Sebab kematian Qin Shi Huang tidak dipasti, tapi ada orang percaya sebab kematiannya adalah sebab keracunan merkuri. Qin Shi Huang percaya pil merkuri boleh menolong dia mencapai keabadian. Tetapi ada orang juga percaya Qin Shi Huang mati kerana kelebihan kerja. Qin Shi Huang perlu membaca banyak dokumen dan mengatasi banyak masalah semasa memimpin China. Jenazah Qin Shi Huang telah dikebumikan di sebuah makam namanya Makam Qin. Makam Qin merupakan salah satu projek pertama yang dijalankan oleh Qin Shi Huang. Jeneral Meng Tian dan 300,000 orang telah bekerja untuk menyiapkan makam tersebut. Makam ini telah dilengkapi dengan senjata-senjata, alatan yang berharga, sungai merkuri dan tentera terakota. Tentera ini tujuan untuk melindungi Qin Shi Huang di akhirat. Kubur ini dibina di Bukit Li dan sejarawan zaman ini mendapati kandungan merkuri di tanah bukit itu adalah 100 kali lebih banyak kepada tanah biasa. Selepas Qin Shi Huang meninggal dunia, anaknya Hu Hai telah menjadi Maharaja kedua China dan tukar namanya kepada Qin Shi. Qin Shi tidak mempunyai kemahiran kepimpinan serupa bapanya. Oleh itu, ini telah menyebabkan kemerosotan dinasti Qin. Ini juga menyebabkan banyak pemberontakan di China dan bekal-bekalan dan pekerjanya berkurang dengan banyak. Akhirnya, Qin Shi telah dipaksa oleh Perdana Menterinya untuk membunuh diri atas tanggungjawab kemerosotan dinasti Qin. Walaupun dinasti Qin telah runtuh, jasa Qin Shi Huang tidak akan dilupakan oleh orang zaman ini, terutamanya penduduk di China. Kalau Qin Shi Huang tidak wujud di dunia ini, maka China juga tidak akan wujud